Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah kita kecapi selama ini dengan berusaha menambahkan ilmu dan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sentiasa membina ketakwaan dengan beramal ibadah kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan menjadikan kita insan yang bertakwa dan beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Ciri Utama Pemimpin yang Kucari. Mudah-mudahan akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pemimpin yang berjaya adalah seorang pemimpin yang bersifat takwa, yang dapat melahirkan dirinya sebagai pemimpin yang diteladani, yang dapat memimpin dirinya ke arah kebaikan dan kebenaran. Malah ia mampu memimpin keluarga, masyarakat dan negara. Antara asas utama kepimpinan berdasarkan ayat Al-Quran yang dalam mukaddimah tadi ialah perlunya seorang pemimpin bersifat amanah dan adil kepada ahli atau rakyatnya. Pemimpin yang bersifat amanah dan adil bukan sekadar retorik, tetapi dibuktikan dengan kesungguhan dan amalan. Sifat ini mesti dimiliki oleh pemimpin dan menjadikan ia sebagai prinsip asas kepimpinannya agar ia dipercayai dan dihormati. Sebaliknya, jika prinsip asas ini diabaikan, maka hilanglah kepercayaan, keyakinan dan penghormatan kepada seseorang pemimpin itu. Prinsip asas utama inilah yang akan melahirkan budaya kerja, iaitu tadbir urus yang baik. Tadbir urus yang baik itu ialah bagaimana sesebuah institusi itu dapat menguruskan sesuatu amanah bebas daripada penyelewengan dan korupsi. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, peranan penting seseorang pemimpin pernah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanya berkenaan rakyatnya, seorang suami akan ditanya berkenaan keluarganya dan orang di bawah tanggungannya, dan seorang isteri akan ditanya berkenaan urusan dalam rumah tangga suaminya dan ahli keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang memenuhi fitrah manusia sejagat melalui sifat-sifat dan kepribadian yang tinggi dan mulia, seperti sifat siddiq, berkata benar, amanah, tidak khianat, tabligh, menyampaikan, tidak menyembunyikan, dan fatanah, bijaksana, tidak bodoh.
Menurut sirah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, pemimpin Quraisy telah memberi gelaran Al-Amin kepada baginda kerana ketinggian sifat integriti dan accountability baginda dalam memberi perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat. Gelaran Al-Amin ini telah membangkitkan dan mencetuskan rasa keyakinan dan kepercayaan berterusan kepada sebahagian besar masyarakat Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mihnah yang dihadapi oleh baginda cukup sengit, seperti pernah ditawarkan jawatan raja, wanita cantik dan harta kekayaan, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan dakwah mengajak manusia kepada Islam oleh pemimpin-pemimpin kanan Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak semua tawaran itu lantaran kekuatan integriti dan maruah kepimpinan baginda yang tinggi dan ampuh. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, keadilan Rasulullah dapat dilihat ketika Fatimah meminta kepada baginda memberikan kepadanya seorang hamba dari harta rampasan bagi membantunya membuat kerja-kerja rumah, tetapi baginda mengesorkan putrinya itu supaya mengamalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sebenarnya kisah ini telah menghabarkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda seorang pemimpin sebuah negara, jelas lebih mengutamakan ahlus suffah yang hidup susah berbanding mengutamakan diri dan keluarganya. Semua khadam perempuan itu dijual oleh Rasulullah dan wangnya digunakan bagi membantu ahli suffah tersebut yang selama ini hidup fakir, menumpang di pangkin-pangkin serambi masjid. Walaupun baginda seorang pemimpin negara, tetapi baginda lebih mementingkan maslahah orang lain daripada maslahah ahli keluarganya sendiri. Baginda tidak mengutamakan kroni atau golongan yang ada di sekeliling baginda, tetapi maslahah rakyatnya lebih diutamakan. Pemimpin yang kita cari ialah pemimpin yang bersifat kepimpinan Rasul, iaitu bersifat amanah, adil, tulus, telus dan bijaksana serta berintegriti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada sinilah pemimpin dirujuk sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani. Pemimpin juga bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa. Kuasa adalah suatu taklif atau amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Amanah dalam kepimpinan tidak hanya terhubung dengan Allah sahaja, tetapi hikmahnya akan melimpah semula kepada umat manusia. Pemimpin yang adil, berintegriti dan dekat dengan Allah sentiasa menghisap dan muhasabah diri supaya nilai integriti itu akan sentiasa menyinari sesiapa yang berada di sampingnya. Berlaku adil pada diri dan orang lain amat dituntut dalam agama. Pemimpin adalah ikon kepada pengikutnya yang meletakkan thiqah dan kepercayaan tinggi terhadapnya. Ketidakadilan dalam memimpin sering menipu pengikutnya, bicara lidahnya hebat untuk mempengaruhi orang lain, hilang malu kepada Allah, adalah pemimpin yang termasuk dalam kelompok melakukan kefasikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala melarang pemimpin seperti ini dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui akan salahnya. Oleh itu, kita
menyeru kepada pemimpin dan bakal pemimpin wajib memiliki prinsip teras ini. Seandainya ciri-ciri ini tercalar dengan pelbagai persoalan akhlak yang buruk, ia bakal menghakis keyakinan rakyat dan menjadi sumber fitnah kepada umat sejagat. Pemimpin Islam tidak sekadar diberikan kuasa dan meminta kuasa. Di sebalik kuasa itu ada amanah yang besar yang mesti dilunaskan dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulannya daripada khutbah hari ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat benar, tidak menipu, beramanah, tidak khianat, menyampaikan, tidak menyembunyikan, dan cerdik, tidak bodoh. Yang kedua, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang berusaha mengatasi kesukaran rakyatnya, sangat mengambil berat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang lebih mengutamakan maslahah rakyatnya daripada kepentingan serta maslahah pribadi atau ahli keluarganya. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah berijtihad menggunakan seluruh daya dan upaya dengan pertimbangan mengikut prinsip-prinsip Islam ketika mengundi, memilih pemimpin yang dapat menjaga kepentingan umat Islam dan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmal mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqana min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan kemaksiatan. Bersempena dengan kehangatan dan kesibukan kita hari ini menghadapi suasana pilihan raya negeri-negeri, mimbar mengucapkan selamat menunaikan tanggungjawab dalam memilih pemimpin yang baik untuk agama,
ummah dan negara. Mengundi bukan sahaja memilih pemimpin bagi pihak rakyat, bahkan tanggungjawab mengundi adalah melantik wakil rakyat untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi tonggak penting dalam menjaga jati diri ummah melalui kekuasaan atau bersuara dan menentukan sikap. Mengundi juga adalah menjadi hakim terhadap kerajaan dengan melakukan hisbah di sepanjang penggal pemerintahannya. Urusan menegakkan Islam dengan menjadi pemerintah berkuasa politik adalah kewajipan besar bagi umat Islam. Adapun yang datang menguar-uarkan supaya umat Islam melupakan politik adalah warisan peninggalan jet penjajah supaya umat ini lemah dan hilang kuasanya, akhirnya menjadi hamba kepada sesiapa yang mengambil kuasa. Imam Al-Ghazali rahimallah telah memberi perhatian khususnya dalam aspek pemerintahan negara. Dalam kitabnya yang berkait dengan akidah menegaskan agama menjadi asas, kuasa pemerintahan politik menjadi pengawasnya. Kalau tidak ada asas menyebabkan runtuh, dan kalau tidak ada pengawas menjadikan hukum agama itu sia-sia sahaja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasad. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wal الشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة. استووا
أقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Pastikan telepon tuan-tuan disilentkan atau dimatikan agar tidak mengganggu ketika solat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيذكر من
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك من سخط. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم
تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم يا غني يا حميد يا مضيء يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم.